Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Jabatan Penerangan akan membantu MIMOS Berhad memberi penjelasan serta penerangan mengenai penggunaan Identiti Digital Nasional IDN. Menteri Komunikasi dan Digital memberitahu ia antara lain bagi menjawab sebarang persoalan yang timbul, terutama melibatkan keselamatan data pribadi pengguna serta pendaftaran IDN. 3,626 kes COVID-19 dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-47 iaitu dari 19 hingga 25 November lepas. Ia meningkat 57.3% berbanding 2,305 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan menyebut kes mingguan COVID-19 dikesan telah melepasi angka 1,000 pada setiap minggu sejak ME 41 2023 hingga ME 47 2023 dengan kadar peningkatan antara 7.1 hingga 57.3%. Kementerian Pendidikan sedia mengikut garis panduan ditetapkan termasuk melakukan pemindahan atau menghentikan peperiksaan SPM melibatkan calon yang terjejas sekiranya banjir semakin buruk. Menteri memaklumkan kementerian telah melakukan persediaan dengan memastikan calon tidak terkesan akibat banjir bagi memastikan peperiksaan berjalan dengan lancar bermula Selasa ini. Inisiatif Payung Rahmah menjadi jenama popular KPDN sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Kata Timbalan Menteri, KPDN meletakkan harapan untuk pendekatan berkenaan menjadi penyelesaian jangka pendek masalah kos sara hidup rakyat dan mampu bertahan beberapa bulan. Fokus terkini KPDN bersedia menghadapi situasi banjir dengan membenarkan pemborong dan peruncit di lokasi tertentu menambah stok barangan keperluan hingga 30%. Banjir di Kelantan menyaksikan 4,560 penduduk terjejas daripada 1,457 keluarga berlindung di 14 PPS. Kemaskini portal Info Bencana JKM setakat 7 malam memaklumkan PPS SK Gual Tinggi di Pasir Mas mencatatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu lebih 898 orang. Pasir Mas merupakan daerah paling terjejas selain Bacok dan Tanah Merah. Penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Golok perlu sentiasa berwaspada dengan situasi banjir dan segera berpindah susulan peningkatan paras air sungai yang melebihi paras bahaya. Ketua Polis Daerah Pasir Mas berkata, 7 pasukan ditubuhkan bagi meninjau kawasan yang mudah dinaiki air dan memastikan penduduk supaya segera berpindah sekiranya keadaan semakin berbahaya. Pemilik kenderaan yang ingin ke Thailand juga dinasihat meletakkan kenderaan masing-masing di kawasan tinggi bagi mengelak ditenggelami air. APM Kelantan menerima tambahan 900 kit makanan bagi menampung keperluan penduduk terjejas banjir yang meningkat sejak beberapa hari lepas. Pengarahnya memberitahu bantuan itu untuk menambah kit makanan sedia ada berjumlah 3,500 sebelum ini yang telah diagihkan ke beberapa daerah terjejas banjir. Mawib memperuntuk RM20 juta kepada penduduk terjejas banjir seluruh negara. Menteri di JPM Hal Ehwal Agama memaklumkan dana disalur menerusi Yayasan Taqwa Mawib selaku penyelaras program bantuan musibah. Bantuan berupa bakul rahmah dan wang tunai telah mula disalur kepada 354 ketua isi rumah di Mukim Berangan dan Semenyih Hulu Langat, Selangor. Johor sedia menggerakkan 13,751 pegawai dan anggota pelbagai agensi ke lokasi terjejas banjir. Exco Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri memberitahu lebih 1,500 aset air dan darat termasuk 1 helikopter turut disediakan. Semua aset tersebut akan ditempatkan ke 874 lokasi berisiko banjir. Penyelarasan SOP di 2 empangan juga dilaksana bagi mengelak situasi pelepasan lebihan air ketika banjir. TNB telah mempersiapkan semua empangan skim hidroelektrik di Cameron Highlands, Sungai Perak dan Tasik Kenyir bagi menghadapi impak monsun timur laut. Keperluan termasuk berkaitan kemampuan empangan menakung kapasiti air yang dijangka meningkat pada musim tengkujuh. Perkara ini dimaklumkan menerusi kenyataan pengarah urusan TNB Genco.
Program intervensi akan diperkenal bagi menangani isu kes buang bayi dalam kalangan remaja. Tujuannya bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam institusi keluarga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, usaha itu melibatkan kerjasama pelbagai pihak, termasuk institusi agama yang bakal diperinci dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mendedahkan angka pendaftaran OKU di Sarawak masih pada tahap yang rendah. Antara puncanya kurang kesedaran serta faktor jauh dari bandar yang mengakibatkan ibu bapa tidak mendaftarkan anak istimewa atau lewat daftar sebagai OKU. Melaka dipilih tuan rumah sambutan Hari Pelancongan Dunia pada 2025 menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menerusi teks ucapan yang dibaca Ketua Menteri Melaka, pemilihan itu bukti keyakinan pelabur luar dan tempatan kepada negeri bersejarah ini. Keunikan Melaka juga diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong sekaligus merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi. Bagi memudahkan pergerakan keluar masuk melalui kompleks kastam, imigresen dan kuarantin di Johor, kerajaan negeri mencadangkan agar kerajaan persekutuan mempertimbang pelaksanaan kaedah digital sistem QR Code sama seperti Singapura. Menteri Besar berkata ini merupakan salah satu daripada 3 cadangan kerajaan negeri dalam usaha kerajaan Malaysia dan Singapura menjayakan zon ekonomi khas Johor Singapura. Johor akan memohon kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk melihat semula hukuman pesalah pencemaran Sungai Kim Kim Pasir Gudang yang berlaku pada 2019 sama ada setimpal atau tidak. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan keperluan bagi memastikan sama ada hukuman denda terhadap pesalah memadai memandangkan kejadian telah menjejaskan 2,000 orang awam. Lebih 7 kilogram pil yaba bernilai hampir RM400,000 dirampas polis Terengganu menerusi 2 serbuan berasingan sekitar Jertih Besut Rabu lepas. Ketua Polis Negeri mengesahkan penahanan 2 individu tempatan berusia 19 dan 31 tahun dipercayai sindiket yang terbabit dalam kegiatan pengedaran bahan terlarang itu. Tangkapan itu menjadikan keseluruhan 7 sindiket pengedaran dadah di Terengganu berjaya dilumpuhkan sejak Januari hingga November lepas dengan 18 individu telah ditahan. Remaja berusia 13 tahun yang dipercayai cuba melakukan rompakan terhadap pemandu e-hailing Isnin lepas mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu di Mahkamah Majistret Sungai Petani. Majistret Khairatul Animah Jelani kemudian membenarkan remaja itu diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. 17 Januari depan ditetapkan tarikh sebutan semula kes bagi lantikan peguam dan serahan dokumen. 2 maut manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk sebuah lori tanah di Pokok Sena, Kedah. Ketua Zon 1 JBPM Kedah mengesahkan insiden kira-kira pukul 9.55 pagi tadi mengakibatkan Romadiah Ismail 65 tahun dan Nazifah Abu Seman 28 tahun meninggal dunia di lokasi. Mayat mangsa diserah kepada polis untuk tindakan lanjut manakala mangsa yang parah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk rawatan. Malaysia sedang mempertimbang secara aktif mekanisme permintaan maklumat RFI untuk pengurangan karbon arang batu dan kemungkinan penghapusan arang batu lebih awal sebagai langkah mitigasi iklim dan kelestarian alam sekitar. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bagaimanapun memaklumkan wujud cabaran merangkumi bidang tenaga, ekonomi, sosial dan alam sekitar, terutamanya bagi negara yang bergantung kepada loji arang yang masih awal dan baharu. Peningkatan hasil jualan RM13.3 juta berjaya dicatat Inscan sejak Januari lepas hingga kini. Dalam tempoh sama, 392 pekerjaan baharu dicipta selain 33 usahawannya bertukar status perniagaan daripada mikro kepada kecil. Prestasi cemerlang dicapai hasil pelaksanaan 2 program bimbingan utama termasuk latihan perniagaan Bumi Putra Inscan dan keuntungan menu. Menjelang 2026, separuh daripada pembiayaan baharu oleh bank tempatan disasar sejajar aktiviti mesra alam sekitar. Menurut Gubernur Bank Negara, sasaran mengambil kira peningkatan tumpuan dan tindakan berkaitan iklim yang konkret diambil institusi keuangan. Setakat ini, komitmen keuangan industri untuk tujuan alam sekitar, sosial dan tadbir urus berjumlah lebih $43 bilion Amerika.
Gubernur Bank Negara turut memaklumkan kemajuan Malaysia dalam kewangan Islam merupakan batu loncatan penting untuk mengembangkan peralihan dan kewangan hijau menerusi ekosistem kewangan Islam yang matang, pemain dinamik dan berdaya tahan, produk yang pelbagai serta infrastruktur pemboleh komprehensif membolehkan Malaysia bersedia memainkan peranan penting dalam menangani keperluan pembiayaan berkaitan cabaran iklim. 26 juta pelancong telah direkodkan memasuki Malaysia dari tempoh 1 Januari hingga 15 November lepas berdasarkan statistik terkini dikeluarkan Jabatan Imigresen. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berharap angka pelancong dapat ditambah berikutan pelaksanaan pengecualian visa untuk rakyat China dan India selama 30 hari bermula 1 Disember lalu. 10.9 bilion ringgit pelaburan berjaya direalisasi ECARDC di Kelantan dalam tempoh 15 tahun. Ia mewujudkan hampir 10,000 peluang kerja dan lebih 2,000 peluang keusahawanan kepada rakyat tempatan. Sejak penubuhannya, Kelantan meraih banyak manfaat dari segi kemasukan pelaburan, pembangunan projek infra selain program pembangunan modal insan. 160 stesen pengecasan kenderaan elektrik EV disasar dipasang di Pahang menjelang 2025. Kesediaan itu bagi membantu meningkatkan pemilikan EV dalam kalangan rakyat. Menurut Menteri Besar, stesen pengecasan EV di Pahang masih belum mencukupi, sedangkan jualan EV dijangka bertambah 4 kali ganda tahun ini. Lebih 200 orang awam termasuk kanak-kanak terbunuh dalam serangan Israel di Gaza semalam. Serangan turut mengakibatkan puluhan lagi cedera serta memusnahkan kediaman penduduk. Selain Bandar Gaza, serangan tertumpu di Han Yunis dan Jabalia, masing-masing terletak di selatan dan utara Gaza. Rektor Universiti Islam Gaza Dr. Sufian Tayyih antara yang maut dalam serangan udara Zionis di Jabalia. Keluarga mangsa turut dilapor terkorban. Dr. Sufian yang merupakan pakar fizik dan matematik gunaan tersenarai antara penyelidik terbaik dunia pada 2021. Sejak pertempuran 7 Oktober lalu, ratusan ribu rakyat Palestin hilang tempat tinggal akibat serangan Zionis. Di sepanjang jalan penghampiran Bandar Gaza, penduduk Palestin dilihat menuju ke wilayah selatan. Tujuannya mencari tempat berteduh dan bekalan asas, termasuk makanan. Majoriti terpaksa berjalan kaki meredah laluan berlumpur dan sisa runtuhan. Sementara itu, PBB melaporkan wabak hepatitis menular dalam kalangan penduduk Palestin di pusat-pusat perlindungan kendaliannya di Gaza. Pertubuhan itu turut menyuarakan kebimbangan serius terhadap penyakit bawaan air. Ini kerana bekalan air bersih dan selamat masih sukar diperoleh penduduk terutama di Bandar Gaza serta wilayah utara. Bekalan air hanya dapat diperoleh daripada telaga persendirian dan yang disedia PBB. Letupan sebuah gereja Katolik di selatan Filipina meragut 4 nyawa. Insiden berlaku awal pagi tadi turut cederakan lebih 40 lagi individu. Kumpulan militan asing disyaki dalang serangan di gereja yang terletak dalam Universiti Negeri Mindanao. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Di Paris, seorang maut manakala 2 lagi cedera akibat diserang seorang individu berhampiran Menara Eiffel. Mangsa yang terkorban merupakan warga Jerman. Suspek remaja tempatan bersenjatakan pistol dan tukul berjaya ditahan serta disahkan mengalami gangguan mental. Suspek juga pernah dipenjara 4 tahun pada 2016 kerana merancang melakukan beberapa serangan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.